RMK12. Kita tak tentang. Siapa yang mentang RMK12? Bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tak tentang. Cuma kajian separuh penggal kita diberi peluang untuk membahaskan. Itu sahaja. Apa ulangan ni tak erti? Tak apa, lepas ni kita ngopi. Cukup. Kita ngopi. Malaysia, tengok Tak orang apa, Malaysia. kita ngopi lepas ni. Kita ngopi. Bila hentam, Kita ngopi. Kita nak hentam balik, tak berani. Tak ada. Jom sekarang minum kopi. Kalau nak Sekarang kita minum kopi. gunakan peraturan surat. Gunakan peraturan surat. Okey, Bagus. ni pun ada juga peraturan syarat. Sangat. Sila duduk. Baik, tuan speaker. Tengok, patuh, tengok. Saya ucapkan terima kasih atas peluang yang diberi untuk turut mengambil bahagian membahaskan kajian separuh penggal RMK12. Kajian separuh penggal ini sudah tentulah bertujuan memuhasabah atau menilai semula pelaksanaan RMK12 sesuai tercapai hasrat dan matlamat. Tuan Yang di-Pertua, masa tidak mengizinkan, saya langkah beberapa perkara walaupun penting. Antaranya, bila kita nak melaksanakan suatu perkara yang baik sekalipun, kita diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talab khuzu mahalla wa da'au ma harama. Maksudnya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan berusahalah dengan cara yang baik. Sesungguhnya satu jiwa itu tidak akan mati sehingga rezekinya diberikan secara sempurna. Walaupun lambat, kerana itu bertakwalah kepada Allah dan berusahalah dengan cara yang baik. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Semalam kita mendengar ucapan-ucapan dan banyak ahli-ahliman yang membacakan ayat-ayat berkaitan dengan keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun keberkatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya dalam masa yang sama rakyat dan kerajaan bergelumang dengan aktiviti yang tidak bermoral seperti amalan kemungkaran yang berleluasa. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, iza azaman ummati dunia, apabila umatku menganggungkan urusan dunianya, fanuzihat, akan dicabut alaihim ke atas mereka haibatul Islam, kehebatan Islam ke atas dirinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, huriman alaikum barakatul wahyu, nescaya Allah akan cabut kehebatan Islam dan dihindarkan dari keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan kuasa yang ada pada kerajaan, bendung dan segala aktiviti mungkar dan maksiat yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menghilangkan keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga boleh mengundang bala Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Parlimen Selayang, yang juga pengurusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen, hak asasi manusia, pilihan raya dan reformasi institusi, yang memaklumkan kita semua bahawa jawatan kuasa itu akan memanggil program negara bagi memberi penjelasan berhubung keputusan melepas tanpa membebaskan Yang Berhormat Baginda Datuk. Sesungguhnya seluruh Malaysia menantikan laporan daripada prosiding tersebut. Sebenarnya inilah yang kita mahukan daripada pihak kerajaan. Kami di Bak Pembangkang hanya inginkan satu penjelasan yang jelas dan tuntas daripada pihak kerajaan, terutamanya atas isu-isu yang membabitkan kepentingan rakyat. Kita bercakap perihal wang rakyat dan juga ketulusan institusi mahkamah. Justru saya yakin rakyat berhak tahu dan diberi penjelasan tentang isu ini. Selain itu, saya juga ingin mencadangkan agar isu ambalat dibawa ke jawatan kuasa pilihan khas Al-Iwan Terbangsa Parlimen. Melalui kaedah ini, barulah kita akan tahu butiran lengkap berkaitan perjanjian persepadanan maritim yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia melibatkan blok ambalat. Yang pertama, isu-isu tata kelola dan rangka kerja institusi yang baik amat penting dalam memastikan keberhasilan rancangan Malaysia ke-12 ini. Ada beberapa perkara yang saya merasakan kerajaan perlu berikan perhatian. Pertamanya, dalam perbahasan saya dalam masa yang singkat ini, saya ingin merujuk pada satu tajuk dalam buku laporan dalam bab 2, mempertingkatkan kecakapan penyampaian perkhidmatan awam. Dalam bab itu disebutkan undang-undang
baharu berkaitan sumbangan politik akan digubal untuk mengawal selia sebarang bentuk sumbangan yang dibuat oleh individu dan kumpulan berkepentingan khas. Sumbangan ini adalah tidak terhad semasa pilihan raya sahaja. Perundingan ini akan ditadbir urus oleh badan bebas untuk memastikan semua parti dan ahli politik, calon pilihan raya dan ejen politik bertanggungjawab kepada kedaulatan undang-undang. Jelas kepada kita bahawa mengikut undang-undang sedia ada, sumbangan-sumbangan seperti salam kaut sekalipun yang diberikan semasa tempoh berkempen adalah kesalahan apatah lagi membuat tawar-tawar mega, projek-projek besar dan penambahan peruntukan tertentu dengan syarat pengundi mesti mengundi parti saya dalam pilihan raya. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, adakah undang-undang baharu berkaitan rangka kerja industri serta perundangan berkaitan rasuah yang akan digubal mampu berfungsi lebih baik dan dipatuhi? Saya amat yakin suara rakyat secara keseluruhannya merasa amat bersedih dan kecewa dengan sikap yang ditunjukkan yang amat berhormat kepada Perdana Menteri dalam ucapan di Terengganu sebelum hari penamaan calon, iaitu mengumumkan sejumlah peruntukan yang besar kepada Persatuan Kelab Belia dengan syarat menyokong gelombang biru dan merah. Ini jelas mengandungi unsur merasuah pengundi dan di Johor juga mengulangi isu yang sama. Report telah pun dibuat tapi amat malang SPRM dan PM tanpa menunggu siasatan terlebih dahulu terus buat kenyataan tiada unsur rasuah. Sepatutnya buatlah kenyataan, serahkan kepada SPRM untuk membuat siasatan, bukan terus membela. Tuan dan Pertua, masa tinggal sikit, saya ingin bagikan beberapa isu tempatan di Parlimen Baru Bunta. Baru-baru ini 452 pesawah mengalami kerugian akibat tanah jerus. Mungkin Parit Bunta sahaja 150 orang petani. Bahkan Tiang 130 orang petani. Tanjung Piandang 44 orang petani. Kuala Kurau 120 dan jumlah semua 452 dengan keluasan tanah bendang 595 hektar. Anggaran kerugian 2,4 juta. Purata kerugian yang terpaksa ditanggung oleh setiap petani adalah 5 hingga 6 ribu seorang. Saya harap pihak kerajaan peka dan bantu para petani yang mengalami kerugian sedangkan mereka sudah berjasa untuk menyediakan makanan beras yang secukupnya. Gangguan binatang yang mengancam nyawa penduduk kampung dan memusnahkan tanaman iaitu babi hutan dan kera. Di Perak, sehingga sekarang saya dipahamkan, pihak keselamatan di Perak masih belum memberi permit memburu kepada anggota rela dan penduduk kampung yang mempunyai senjata bagi tujuan menembak binatang-binatang yang mengancam keselamatan nyawa. Sehingga sekarang, ramai jumlah mangsa yang terkorban, cedera, hilang upaya akibat dilanggar atau melanggar binatang tersebut seperti babi hutan. Akhir sekali. Ya? Masa sudah tamat. Okey, last. Projek Rancangan Malaysia yang ke-11, Parti Bunta mohon pembinaan sekolah penjelasan. baru 36 bilik darjah dan lain-lain kemudahan di Parti SMK Bunta, Pelangi Perdana. bagi kita bagi Parti Saya tak bagi. Peruntukan yang diluluskan tak kawan lah Parti Bunta macam 54 tu. juta. InsyaAllah. Kontraktor yang dipilih Mutual Prima Simrat. Tarikh mula dibina 9 April 2018 dan dijangka siap 12 Disember. Namun sehingga sekarang kemajuan fizikal baru 17%, hanya perataan tanah saja. Kemajuan kewangan baru 16.1%. Sedangkan dijangka siap 12 Disember 2023. Mohon kerajaan, terutama Menteri Pendidikan, ambil berat dan tinjau-tinjaulah projek ini dengan membuat lawatan ke tapak tersebut. Tak ajak saya pun tak apa sebab kita masih lagi belum berkawan katanya. Dan akhir sekali, Parit Bunta belum mempunyai sebuah kompleks atau mini kompleks sokan untuk anak-anak muda menjalankan aktiviti. Ayat last. Parit Bunta juga belum ada sebarangan IPTA dan cawangan ditubuhkan di situ. Parit Bunta juga tidak mempunyai sekolah berasrama penuh walaupun satu. Harap Menteri Pendidikan, Menteri Pengajian Tinggi dan Menteri Belia dan Sukan tengoklah Parit Bunta. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom ulangan ngopi. Terima kasih Yang Berhormat Parit Bunta. Saya jemput Yang Berhormat Pentong. Bismillahirrahmanirrahim. Parit Bunta, Bentong, kena tunggu. Langat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Puan Yang di-Pertua, Bentong menyambut baik pembentangan kajian separuh penggar Rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sewaktu pembentangan RMK 12 ini pada tahun 2021,
Ia banyak tertumpu kepada pelan untuk membina semula ekonomi yang jatuh akibat COVID-19. Namun tanpa kita sedari, ancaman seperti krisis keterjaminan makanan dan masalah perubahan iklim yang kian meruncing merupakan satu cabaran yang perlu kita hadapi dalam tempoh RMK12 ini. Poin yang dipetua, masalah kekurangan beras tempatan kini sedang dihadapi oleh rakyat di negara kita. Apabila rakyat terputus bekalan makanan, terutamanya beras yang merupakan makanan ruji rakyat Malaysia, ini adalah krisis kepada negara. Terdapat pelbagai telahan mengenai krisis yang terjadi ini. Namun, Bentong berpendapat krisis ini dan mana-mana krisis dapat ditandangi dengan penguatkuasaan yang baik. Penguatkuasaan perlu dilakukan sejurus menerima aduan walaupun ia merupakan kes-kes yang kecil. Setidak-tidaknya, ia dapat membendung masalah daripada menjadi krisis yang lebih memberi impak yang besar kepada negara seperti seketika ini. Apapun, Bentong mengucapkan terima kasih kepada pihak penguatkuasaan dan berharap ia akan lebih memberikan impak yang lebih baik dan lebih proaktif pada masa kini akan datang. Poin yang dipetua, saya telah mendengar perbahasan daripada ahli-ahli yang berhormat sejak Selasa lalu. Masalah yang ingin saya bangkitkan ini adalah sama seperti yang ingin dibahaskan oleh beberapa ahli dewan. Ia berkaitan dengan pembinaan mini stadium di Bentong. Jika kita rujuk kepada strategi E1 bab 7 di dalam buku yang telah diberikan, terdapat 15 kemudahan sukan baharu dibina. Bentong berharap ia dapat memberikan perhatian terhadap keperluan Bentong untuk mempunyai sebuah mini stadium di kawasan Bentong agar ia menjadi kawasan riadah yang selamat dan selesa kepada belia dan juga kepada warga penduduk khususnya. Saya telah membangkitkan isu ini berulang kali dalam ucapan perbahasan belanjawan pada awal tahun ini dan saya berharap agar mini stadium Bentong dapat direalisasikan melalui RMK12. Poin yang dipetua, selain daripada mini stadium, Bentong juga memerlukan sebuah UTC untuk memusatkan jabatan dan agensi kerajaan agar penduduk Bentong tidak lagi perlu ke sana ke sini untuk urusan mereka. Buat masa kini, pejabat-pejabat jabatan agensi kerajaan pusat dan negeri seperti Jabatan Pendaftaran Negara, Immigration, JKM dan sebagainya terletak jauh antara satu sama lain. Jika seorang penduduk perlu melakukan urusan berkaitan dengan JPN dan Immigration, mereka terpaksa pergi ke dua lokasi yang berbeza. Jika terdapat UTC di Bentong, penduduk hanya perlu menyelesaikan urusan mereka di dalam sebuah bangunan sahaja. Poin yang dipetua, isu CSR ataupun Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama fasa ke-6 iaitu dari Bentong ke Pelangai ancap kali saya bawakan dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya ingin tegaskan keperluan jalan ini kepada penduduk Simpang Pelangai khususnya kerana penduduk ini tidak mempunyai jalan lain untuk ke Bentong kecuali jalan Karak Kuala Pilah. Jalan ini adalah jalan lama, masih ada setengahnya belum diselenggara dan tidak selamat. Malah kalau hujan lebat dan banjir, ada setengah jalan yang putus perhubungan di antara penduduk di Pelangai dan Karak. Dan laluan alternatif yang kita mohon ini juga adalah laluan yang penting untuk mengelakkan kesesakan lebuh raya Karak KL ketika musim perayaan dan pada hari cuti. Jadi saya mohon sangat kepada kerajaan Madani ini supaya agar kerajaan persekutuan ini menghentikan penderitaan dan kesusahan rakyat di Pelangai dan memberikan jalan baru ini, highway baru ini kepada kami melalui RMK12 ini dengan membina highway baru ini kepada kami. Poin yang dipetua, Bentong mengalu-alukan usaha kerajaan untuk memperkenalkan EMR ataupun Electronic Medical Record. Pelaksanaan EMR ini sangat memudahkan pesakit-pesakit terutamanya yang terpaksa pergi ke pelbagai klinik pakar untuk mendapatkan rawatan. Pesakit tidak perlu lagi membawa rekod kesihatan mereka dan doktor serta petugas kesihatan boleh mengakses rekod kesihatan pesakit secara terus dan rawatan dapat diberikan dengan kadar yang segera. Bentong juga mengalu-alukan usaha pendigitalan dan pemodenan sektor awam atau government tech yang bakal diperkenalkan melalui RMK12 ini. Namun setelah mengamati senarai dasar dan inisiatif baru yang diperkenalkan dalam KSP RMK12 ini, Bentong mendapati bahawa RUU Omnibus yang berkaitan dengan pengkongsian data tidak dimasukkan. Jika tersilap, Menteri Ekonomi ketika menjawab di sidang Dewan Negara menyatakan bahawa RUU
Omnibus ini akan diperkenalkan dan satu pengkalan data patut akan diwujudkan. Oleh itu, bilakah RUU ini akan diperkenalkan dan bagaimana government tax boleh dilaksanakan jika RUU ini tidak diperkenalkan lagi? Puan Yang di-Pertua, Malaysia kini menuju ke arah negara menua. Namun, negara kita masih kekurangan dasar untuk menyokong rakyat yang semakin menua ini. Dengan rendahnya kadar kelahiran di dalam negara kita pada masa kini, kerajaan perlu fokus dan mempersiapkan dasar-dasar berkaitan dengan keadaan kebajikan dan sosial warga emas di dalam negara kita. Bantuan kewangan adalah tidak praktikal. Perlu ada dasar-dasar yang lebih terperinci bagi menjamin kesejahteraan warga emas. Warga emas di negara kita ada yang hidup bersendirian. Apakah peranan kerajaan untuk membantu warga emas ini agar dapat hidup dengan lebih baik? Kerajaan juga perlu mengubah dasar dan polisi bagi menjaga kebajikan caretaker kepada warga emas yang terpaksa berhenti kerja demi menjaga ibu bapa mereka yang sudah tua. Yang terakhir daripada Bentong, Puan Yang di-Pertua, mengamati program dan projek yang diberpaksikan rakyat untuk menyokong pelaksanaan KSP RMK12 ini, Bentong mengalu-alukan usaha kerajaan untuk mengukuhkan sistem perlindungan sosial. Ini adalah penting sebagai salah satu jaringan keselamatan rakyat. Namun, adakah sistem ini meliputi pekerja-pekerja ekonomi gig dan juga penggiat seni tanah air? Puan Yang di-Pertua, kebajikan dan keselamatan sosial penggiat seni sama pentingnya dengan pekerja di dalam bidang yang lain. Bidang seni ini sering dipinggirkan daripada mana-mana polisi yang digubal oleh kerajaan. Dasar industri kreatif negara sudah lebih 20 tahun tidak pernah disemak semula apalagi dilakukan pindaan. Bidang seni juga melalui evolusi dan dasar ini perlu dikemaskini mengikut peredaran masa. Selain daripada itu, kita juga sebenarnya gagal melihat seni sebagai satu bidang yang boleh diguna pakai untuk memupuk perpaduan di antara rakyat dalam negara. Rakyat Malaysia kini semakin kehilangan identiti seni. Rakyat Malaysia kini kehilangan identiti seni budaya kita dek kerana peredaran zaman. Di sekolah rendah, mata pelajaran muzik masih lagi menggunakan silibus yang sama sewaktu saya di sekolah rendah dulu. Pelajar masih lagi bermain recorder yang mana tiada kesinambungan dan perkembangan selepas itu. Jadi, Bentong mencadangkan agar mata pelajaran seni diberikan penambahbaikan yang mana diperkenalkan juga satu silibus untuk memupuk dan menghargai seni pentas, karya seni dan juga filem. Di sini ia dapat memupuk penghargaan terhadap filem, karya seni tempatan dan juga memupuk semula budaya Malaysia yang semakin pudar di kalangan pelajar. Yang terakhir, Puan Yang di-Pertua, besarlah agar harapan Bentong agar semua yang dirancang melalui KSP RMK12 ini dapat dilaksanakan. Tidak dapat dinafikan kerajaan berjaya merangka pelan atau roadmap yang baik namun sentiasa mempunyai kekangan dalam melaksanakannya. Oleh itu, Bentong menggesa kerajaan perpaduan madani memberikan penekanan dan fokus dalam pelaksanaan setiap pelan ini. Ini penting untuk kehidupan yang sejahtera untuk rakyat dan melahirkan masyarakat Malaysia madani. Bentong menyokong KSP RMK12 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Saya jemput Yang Berhormat Padang Rengas.